Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam episod yang kedua untuk pembacaan novel takdir. Okey. Projek baca trilogi takdir. Jadi sebelum kita sambung, saya nak cakap saya memang takkan baca sampai habis lah novel ni Kalau tak apa-apa kena beli lah. Tapi mungkin saya akan baca 2-3 bab dulu kan, lepas tu kita tengok macam mana kan. Kalau respon bagus saya sambung, kalau respon tak berapa bagus kita pergi ke karya lain. Saya tak kisah pun tak ramai orang views. Yang saya tahu saya nak macam ada katalog benda ni dalam YouTube kan. Saja kan. Kita buat seronok-seronok kan. Jadi kita sambung masih lagi di prolog tapi section lain dia dah tukar babak ke babak lain. Jadi kita mulakan. Api marak dan asap berkepul-kepul di sana sini. Jasad-jasad tidak bernyawa bergelimpangan. Darah mengotori bumi. Bau hanyir mengisi suasana. Sekumpulan burung hering telah tiba. Tidak sabar menikmati habuan. Sedang seorang lelaki berzirah perang sedang berdiri di hadapan sekumpulan mayat yang dibariskan pada satu kawasan yang telah dikorek. Ada sekitar 500 jenazah sudah siap diselimut dengan kain putih. Lelaki itu menunduk, tangan kanan mengelek helmet perang di pinggang. Di sebelah kirinya berdiri gagah seekor kuda berwarna coklat gelap dengan 9 sarung pedang menghiasi tubuh. 3 daripada 9 sarung itu tidak berpenghuni. Haiwan itu seperti turut mendalami rawan lelaki tersebut, lantas merapatkan muka ke wajahnya. Perasan akan tindakan kuda tersebut, lelaki itu mengangkat tangan kiri dan menepuk-nepuk pipi haiwan tersebut. Selepas ini mungkin aku pula, sahabat. Air jernih mengalir lesu pada wajah cerah lelaki tersebut. Tersekat pada janggutnya yang sedikit tebal. Rambut ikalnya sedikit panjang, hitam berkilat. Matanya kemudian memerhatikan zirah pada tubuh. Lencun dengan darah. Hampir sahaja merah pekat menjadi warna bagi zirahnya. Sehingga bila? Khalid namanya diseru. Wajah diangkat. Seorang lagi lelaki berzirah sedang berjalan menghampirinya. Lelaki ini jelas kelihatan telah berusia. Bahkan dia tahu bahawa lelaki ini telah hampir menjangkau 60-an. Wajah berkedut namun kekal bercahaya. Kening, misai dan jambangnya sudah putih, namun tubuh masih tegak dan jelas bertenaga. Guru, Khalid Al-Walid menundukkan sedikit kepala sebagai tanda hormat. Rib'i Amir, itulah nama gurunya. Ketua Jeneral Tanah Haram Makkah. Apa engkau bersedih? Bukankah sahabat-sahabat kita ini sedang hidup di sisi yang maha berkuasa atas segala-galanya dan diberikan rezeki? Khalid menyeka air mata. Aku tidak bersedih dengan pemberian mereka. Aku hanya bersedih dengan masa hadapan kita. Engkau terfikirkan saat di mana kita tidak akan mampu lagi bertahan? Dia mengangguk perlahan. Waktu itu akan tiba. Bukankah begitu, guru? Sekiranya yang maha berkuasa atas segala-galanya mentakdirkan. Tetapi kita tidak tahu takdir kita. Khalid memandang tepat wajah gurunya yang kini sedang menatap barisan jenazah di hadapan mereka. Perlahan-lahan Rib'i Amir memandangnya. Nah, bukankah itu sudah cukup untuk menjadi sebab kita berusaha sebaiknya? Tersentak jiwa Khalid. Pun begitu dia tidak rasa seperti tampang. Perlahan-lahan jiwanya seperti didakap syahdu. Matanya kembali bergenang. Aku khilaf, guru. Iman itu turun dan naik. Kerana itu pentingnya muhasabah dan punya teman-teman baik yang mengingatkan. Bahu Khalid dicapai gurunya. Zirah pada bahunya ditepuk-tepuk perlahan, seperti mahu menyalurkan semangat. Jangan berputus asa dengan rahmat yang maha berkuasa, Khalid. Walau apa pun takdirnya, dia tidak akan sesekali zalim kepada hamba-hambanya. Terima kasih, guru. Era ini era sukar bagi sesiapa sahaja yang beriman kepada yang maha berkuasa atas segala-galanya. Dunia sedang diselimuti satu kuasa kegelapan yang begitu pekat dan kuat, hampir sahaja menenggelamkan segala cahaya. Tuhan baharu telah muncul dan Tuhan itu bernama Sang Ashura.
10 tahun yang lalu, Sang Ashura bersama-sama barisan jeneral dan bala tenteranya menghapuskan kesatuan 5 kerajaan yang membawa panji-panji Islam. Agama yang menjadi anutan umat manusia ketika itu diharamkan dan sekalian penganutnya dibunuh tanpa belas kasihan. Mereka yang terselamat hanyalah yang mendeklarasikan diri tidak lagi beriman kepada yang maha berkuasa atas segala-galanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kepada penganut-penganut agama Islam. Selepas kejatuhan kesatuan 5 kerajaan, yang tinggal hanyalah 2 buah kerajaan. Kerajaan Tanah Haram dan Kerajaan Jungle. Kedua-duanya merupakan kerajaan yang masih berpegang teguh dengan Islam dan mengimani bahawa Tuhan yang sebenar hanyalah yang maha berkuasa atas segala-galanya. Asalnya terdapat 3 kerajaan Tanah Haram, terdiri daripada Makkah, Madinah dan Palestina. Namun, bala tentera Sang Ashura telah berjaya mara sehingga meranak langsung jajahan kerajaan Tanah Haram Palestina. Kemudian mereka menyambung perjalanan untuk menceroboh kerajaan Tanah Haram Madinah. Di sinilah sesuatu yang besar telah berlaku ke atas Sang Ashura dan bala tenteranya. Dikabarkan pertarungan besar telah berlaku antara Sang Ashura dan sekumpulan manusia. Walaupun tidak berakhir dengan kematiannya, namun Sang Ashura pertama kali dalam sejarah telah mengalami kecederaan yang amat parah sehingga memaksa dia berundur. Pun begitu, segala-galanya telah terlambat. Kerajaan Tanah Haram Madinah lesak dari muka bumi. Sang Ashura ketika itu telah pun berjaya membina kuasa jajahan sendiri, sehingga berjaya membina kerajaan Utopia bersama 5 wilayah kekuasaannya dan meruntuhkan kesatuan 5 kerajaan. Mereka telah menguasai 2/3 dunia. Semenjak itu, kebanyakan rakyat di atas muka bumi ini terpaksa hidup menyembah dirinya sebagai Tuhan yang Maha Agung. Sebarang sembahan kepada selainnya akan dianggap sebagai penderhakaan. Sekalian agama telah pun pupus. Rumah-rumah ibadat mereka dibakar dan dimusnahkan. Agama Islam sendiri benar-benar wujud di Tanah Haram Makkah dan Jungle sahaja. Kini, hanya 2 negara ini yang masih berani menentang Sang Ashura dan kerajaannya. Pun begitu, kedua-duanya hanya terhad dalam perbatasan masing-masing, tidak berani untuk bergerak keluar kerana sudah pasti bakal menempah kekalahan sekiranya berhadapan bala tentera kerajaan Utopia yang teramat besar. Tambah memburukkan keadaan, kerajaan Tanah Haram Makkah dan kerajaan Jungle tidak mempunyai hubungan yang baik sesama mereka. Mereka tidak berkongsi kekuatan dan saling bercakaran atas beberapa perkara. Ini menjadikan cahaya kemenangan bertambah malam. Yang ada hanyalah bertahan. Tetapi sehingga bila? Tanah Haram Makkah dikelilingi 3 wilayah kerajaan Utopia. Shandian di sebelah timur, Raidom dari barat, dan Wuria dari arah selatan. Ini menjadikan kerajaan Tanah Haram Makkah sebagai sasaran utama kerajaan Utopia berbanding kerajaan Jungle yang tersembunyi di tengah-tengah belukar tak amat tebal di arah tenggara. Hampir saban tahun, salah satu daripada 3 wilayah tersebut akan menghantar bala tentera mereka untuk menggegarkan kerajaan Tanah Haram Makkah. Ikutlah kemampuan kewangan dan bala tentera mereka. Ada tahun ketiga-tiga mereka datang menggempur bertali arus. Tetapi sehingga ke hari ini, kerajaan Tanah Haram Makkah masih utuh berdiri. Satu keajaiban juga kalau difikir-fikirkan. Bagaimana kerajaan sebegini kecil mampu mempertahankan diri buat sekian lamanya? Pun begitu, sehingga bila keajaiban ini akan bertahan. Itu yang bermain dalam fikiran Khalid hari ini. Dahinya berkerut. Dia menoleh ke arah gurunya. Ribi'i Amir dilihatnya sedang memeluk tubuh. "Engkau kesejukan, guru? Bagaimana engkau tahu?" "Kerana aku juga begitu." Barulah Khalid memeluk tubuhnya. Tempat ini mempunyai 4 musim sebenarnya. Namun musim sejuk selama ini suhunya nyaman sahaja. Sedang suhu tinggi bersama mentari panas dan terik merupakan rutin harian mereka. Kesejukan kali ini adalah luar biasa. Apa yang telah berlaku? Khalid terasa dahinya basah. Perlahan dia mendongak. Matanya membulat. "Guru!" Tangan kanan diacung ke langit. Ribi Amir kini turut mendongak. Bintik-bintik putih sedang jatuh melayang ke bumi. Segera dia mencapai salah satu daripadanya. Kristal putih itu mencair pada tangannya. Salji. Okey, tu kemudian tukar babak. Kita baca sikit babak seterusnya. Mimpi itu datang lagi.
masih segar dan terbayang-bayang dalam fikiran. Seperti bergayut pada hujung bulu matanya yang lentik, kadangkala membuat dia seperti terpinga-pinga ketika berada di tengah-tengah aktiviti. Suatu reaksi yang menjemput canda kekandanya. Teringatkan putera dalam mimpi kah? Kening kekandanya itu terangkat 2 kali. Lelaki berambut hitam kemas bersikat ke belakang, hidung sedikit mancung dan berkulit cerah itu sedang tersenyum nakal, namun kekal berdiri tegak di sisinya. Menyesal dia berkongsi mimpi yang sering menjengah lenanya kebelakangan ini. Kekandanya sering menjadikan itu sebagai bahan senda gurau antara mereka. Walaupun sudah besar panjang, dia masih dilayan seperti seorang kanak-kanak. Ish, kenapa kekanda tidak diperbasan? Bukankah kita sedang digempur? Dia menyiku kekandanya. Bunyi siku bertembung dengan zirah membuat beberapa individu berada di situ menoleh ke arah mereka, termasuk ayahanda yang amat dihormati. Aizan, Maisarah, ayahanda mereka bersuara lembut tetapi tegas. Mereka berdua tersengih dan menunduk sedikit, tanda faham. Sudah besar panjang, tetapi kenakalan antara adik-beradik masih belum hilang. Sekarang giliran kekanda menemani ayahanda. Guru, Khalid dan Syukbah bertugas di perbadasan. Tahu saja dindungki sebab kekanda menyibuk. Maisarah mencibik. Aizan Fahmi tertawa kecil menggeleng sebelum perhatiannya kembali kepada ayahanda mereka. Ayahanda adalah seorang yang tinggi lampai. Kebanyakan orang perlu mendongak untuk berbicara dengannya. Sering mengenakan jubah dengan tenunan yang unik tinggalan Nanda. Jubah yang hanya dipakai oleh keturunan raja daripada kalangan mereka. Tidaklah ia merupakan jubah kebesaran, memandangkan ia hanyalah jubah yang sederhana. Pun begitu tenunannya menjadikan jubah tersebut berbeza. Sekali pandang, ayahanda mereka akan kelihatan seperti garang dan serius, dengan jambang lebat, rambut panjang ikal, janggut dan kumis yang tebal. Sudah keputih-putihan, namun warna hitam masih mendominasi. Namun senyuman lebar yang menghiasi bibir pantas menghilangkan persepsi tersebut. Cerah wajahnya dengan cahaya kemesraan. Tidak pernah ayahanda mereka tidak betah menyentuh rakyat bawahan, sama ada dengan jabatan tangan, sentuhan pada bahu atau lengan, bagi menunjukkan betapa bersamanya dia dengan mereka. Itulah ruh Faizan. Umur sudah menghampiri 60-an. Walaupun dia tidaklah kelihatan terlalu tua, masih kuat dan rajin turun menyantuni rakyat bawahan, terutama tak kala tanah haram Mekah digempur musuh. Sememangnya ayahanda akan mewajibkan dirinya bersama-sama rakyat, tidak betah bersemayam di istana semata-mata. Kerana itu juga rakyat tanah haram kekal bersabar. 1 dekad yang penuh mencabar. Saban tahun digempur, namun kehidupan tetap diteruskan. Kepimpinan ayahanda berjaya membawa tanah haram Mekah untuk terus hidup walaupun serba kekurangan. Tetapi setakat ini cukuplah untuk rakyatnya tidak terlalu menderita. Bahkan ayahanda sendiri tidak hidup bersenang lenang. Dia bukan pemimpin yang hanya pandai melempar retorik. Roh Faizan adalah pemimpin berjiwa rakyat. Paling akhir kenyang, paling awal berlapar, paling dahulu menderita dan paling lewat menikmati laba andai ada. Kerana itu rakyat masih teguh di belakangnya. Hari ini dia dan kekandanya Aizan Fahmi menemani rutin ayahanda. Jika engkau tidak mengenangkan putera mimpimu itu, maka apa yang ayahanda sampaikan kepada keluarga itu? Aizan Fahmi menunding kepada ayahanda mereka. Masyarakat menggaruk kepala yang tidak gatal. Aizan Fahmi tertawa nakal. Aha, engkau memang memikirkan putera mimpimu itu. Ish kekanda, jangan kacau lah. Wajah Maisarah hangat. Apa engkau sudah kongsikan dengan ayahanda? Untuk apa? Mana tahu ayahanda ada pandangannya. Bukankah dia insan bijaksana? Sudah terlalu banyak perkara perlu difikirkan oleh ayahanda. Pundaknya sudah terlalu berat dengan rakyat. Buat apa aku mau sibukkan ayahanda dengan mimpiku yang mungkin hanya mainan tidur semata-mata? Aizan Fahmi dilihat tersenyum, namun tidak lagi memandang kepadanya. Apa yang kekanda fikirkan? Aizan Fahmi menjungkit bahu. Aku tidak pandai mentafsir mimpi, tetapi jika sudah berulang-ulang, pasti ada makna yang tersirat. Sepertinya langit mahu menyampaikan kepada engkau sesuatu. Mustahil. Maisarah sekadar menguis pendapat tersebut. Namun apa yang dibicarakan kekandanya itu menjentik jiwa. Kebelakangan ini, dia kerap bermimpikan seorang pemuda berkulit sawo matang, dengan rambut hitam sedikit tidak teratur, berpakaian serba putih, berlengan panjang. Pemuda itu akan mengadunkan ayat-ayat suci daripada Al-Quran, memeluk pedangnya sambil duduk bersandar di sisi sebongkah batu.
Apa yang menariknya, latar suasana di situ dipenuhi salji, manakala dia hanya memerhatikan pemuda itu dari kejauhan. Setiap kali ingin mendekat dan mahu melautanya, Maisarah akan terjaga daripada mimpinya. Siapakah pemuda itu? Mengapa mimpi itu datang berulang kali kepadanya dengan begitu jelas? Pedang pemuda itu unik dan tidak pernah disaksikannya selain dalam mimpi tersebut. Apa petanda semua ini? Kekanda, apakah engkau perasan? Maisarah mengeluh tubuh. Dia tidak tahan dek kesejukan. Cuaca berubah secara mendadak. Sejuk sangat. Aizan Fahmi mendongak. Dia turut merasakan perubahan suasana tersebut. Awan kelabu pekat mula menyelubungi langit yang tadinya berwajah redup. Suasana berubah menjadi kelam. Perlahan-lahan butiran putih tak terhitung dilihat turun melayang. Ayahanda! Aizan Fahmi separuh melaut. Roh Faizan memandang ke arah mereka, tetapi kemudian segera memerhatikan sekeliling. Rakyat yang sedang menggerumuninya masing-masing sedang berpeluk tubuh kesejukan. Dia sendiri mula merasakan hal yang sama. Aizan Fahmi menghampiri ayahanda, mencabut mantel dari belakang zirah dan terus menyelimutkan orang tuanya itu. Allahu Akbar, salji, ujar Roh Faizan. Sebaik sahaja butir kristal turun di atas telapak tangan. Maisarah menghampiri ayahanda dan kekandanya. Salji semakin lebat turun. Hati Maisarah seperti terjentik. Putera mimpinya seolah-olah sedang tersenyum. Salji? Maisarah memandang Aizan Fahmi. Pandangan mereka bertaut buat beberapa ketika. Allahu Akbar, bergetar suara Roh Faizan. Pandangan kemudian ditalakan ke satu arah. Dari tempat mereka berdiri dapat dilihat sebuah bangunan berbentuk Q dengan selimut hitam pekat. Kini keputih-putihan diwarnai salji. Orang ramai mula keluar dari rumah masing-masing dan memenuhi kawasan lapang di sekitarnya. Anak-anak kecil kelihatan gembira, cuba mengumpulkan salji di tangan masing-masing. Maisarah dan Aizan Fahmi sama-sama melihat suasana itu. Masanya semakin hampir, anak-anakku. Suara ayahanda menarik kembali pandangan kedua-duanya. Air mata mengalir perlahan pada wajah Roh Faizan. Tamat pada sesi yang kedua untuk bab prolog ni. InsyaAllah pada sesi yang ketiga kita akan tamatkan benda ni, InsyaAllah. Ni pun dah panjang lah. Terima kasih kepada yang menonton. Kita jumpa pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.